Baik, seperti yang kami janjikan pada topik yang seterusnya ni kita akan kongsi kepada anda bagaimana untuk kita memberikan ataupun untuk kita melihat cara untuk merapatkan ukhuwah dalam keluarga. Ini topik kegemaran Irfan ni. Sebab dia terlalu sibuk. Macam mana nak rapatkan nak tahu juga apa caranya kan. Walaupun belum berkahwin. Okey, kita terus saja bersama dengan tetamu kita, Haji Muhammad Khairuddin Salim, motivator dan juga penasihat keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Senyum je. Rasa macam dah rapat sangat. Betul lah tu. Tapi itulah seperti mana Irfan katakan tadi. Sekarang ni ibu bapa sibuk. Tapi memang kena sibuk lah sebab nak mencari rezeki, mencari nafkah kan, untuk diberikan kepada anak. Tapi itulah bukan sahaja kita kata ibu bapa itu busy, sibuk. Anak-anak pun sama juga. Kalau tak sibuk pun berkurung kat dalam rumah tu, dalam bilik, main gadget kan. Jadi bagaimana sebenarnya nak mencipta ataupun mengeratkan lagi ukhuwah ini dalam masa sekarang, Tuan? Baik, bismillah, alhamdulillah. Cerita tentang ukhuwah ni, saya sebut tadi, saya seronok bila sebut anak-anak dalam bilik. Saya pun sama, kalau nak panggil, kita tutup wifi. Terus tutup wifi. Baru turun bawah. Jadi nak cerita kadang-kadang nak cari benda yang kita nak cari sebenarnya quality time tu. Susah sangat nak cari dekat dalam suasana yang biasa. Jadi salah satu topik yang kita nak cerita hari ini ialah tentang kita bercuti, vacation, untuk cari quality time tu. Cuma bila kita cerita vacation, saya rasa semua orang tahu tentang percutian luar negara, tentang apa ni, kalau kita sebut pergi umrah dan sebagainya, semua boleh faham tentang perkara itu dan apa yang kita boleh dapat. Tetapi saya satu ketika saya terfikir macam mana saya nak gabungkan, hybridkan benda ni. Sebab apa? Perjalanan kita sebut perjalanan percutian tu adalah perjalanan yang menyeronokkan dan juga perjalanan umrah pula, perjalanan yang mengundang keperluan spiritual kita. Jadi saya terfikir satu ketika saya sendiri mencuba benda ni dan saya hybridkan kedua-duanya dan alhamdulillah benda ni sangat-sangat best untuk dapatkan quality time dan juga healing dan juga dapat rapatkan ukhuwah balik. Tapi kalau kita nak kongsikan kepada penonton kan tentang perjalanan yang menyeronokkan itu, kalau boleh kongsikan pengalaman tu bagaimana sebenarnya? Okey, baik. Sebenarnya macam ni, sebenarnya saya rasa sama kata-kata semua masalah ataupun keperluan ataupun pemikiran yang sama. Bila kita nak jalan, first thing is budget. Budget. Memang betul nak jalan, budget. Kadang-kadang ada keperluan, saya sebut keperluan spiritual tadi. Tahun yang sama nak pergi umrah ke nak pergi bercuti, macam mana nak buat tu? Akhirnya saya gabungkan dua-dua. Rupanya dekat tanah Arab, dekat Saudi Arabia tu adalah satu tempat pelancongan yang sangat cantik. Yang mana kalau kita pergi tempat-tempat lain, kita sebenarnya dapat pendedahan yang sangat hebat daripada media massa. Tetapi rupanya bila kita pergi sana, rupanya ada salji juga dekat sana. Rupanya ada kawasan tanah tinggi juga. Rupanya ada oasis juga dan banyak lagi. Dan bila pergi ke sana pula, saya cuba gabungkan dengan umrah. Maknanya bila kita nak dapatkan keberkatan ukhuwah tadi, kita pergi pula dua kota yang mana kalau kita melancong tempat lain tidak wujud tempat ni, iaitu Mekah dan Madinah. Jadi saya dapat gabungkan perjalanan tu rupanya, dan memang orang sana pun memang mengalu-alukan kedatangan kita. Jadi bila kita dapat perjalanan sempurnakan perjalanan kita, route tu macam kita hop pergi Europe kan, hop 1 tahun dan sampai ke Mekah Madinah, kemuncak perjalanan kita punya perjalanan percutian tadi dan juga melengkapkan spiritual tadi. Okey. Sebab kita nak jadikan perjalanan melancong di mana pun destinasi yang anda ingin tuju itu menjadi satu pengalaman yang menarik, pengalaman yang tidak dilupakan. Tapi yang paling kita risau tu sewaktu berjalan itu timbulnya pula konflik. Konflik. Yalah, kalau dengan isteri dengan suami pun kadang-kadang boleh jadi konflik juga. Awak tak booking dulu ke tempat kan. Itu boleh jadi boleh memutuskan juga upah. Betul. Okey. Nabi sebut as-safar qit'atun minal azab. Perjalanan tu bermusafir tu sebahagian dari azab. Memang betul. Jadi sebab tu penting bila kita nak plan ataupun sepatutnya dia jadi suatu suasana yang sangat harmoni, tapi akhirnya jadi berantakan sebagainya sebab jadi apa yang sebaiknya saya cadangkan ada beberapa perkara sebelum buat ni. Yang pertama, buat research dulu. Musim.
Ya. musim. Jangan salah pergi musim pula. Pergi musim panas memang lagi panas lah. Bawa pula baju winter. Yang kedua tentang soal security kita, keselamatan, tentang kita punya jaminan insurans ada tak ada. Yang ketiga yang paling penting adalah kita punya kita panggil security pada tempahan dan sebagainya. Sebab tu saya amat cadangkan untuk senangkan kerja, paling penting cubalah tengok-tengok senarai agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC sekarang ni. Ini salah satu benda yang boleh selesaikan banyak masalah untuk kita berjalan sebab kita ambil daripada orang yang tepat. Jadi orang cakap hassle free lah jalan. Tapi kalau yang try DIY, tolong 3 faktor tadi sangat-sangat penting. Okay. Dalam kita merancang perjalanan untuk bercuti ni, kita tak perlu pun untuk pergi jauh sebenarnya kan. Kalau kita nak kita nak dapat hubungan yang baik dalam keluarga ni, kita pergi dekat-dekat pun tak apa. Yang penting balik kampung pun itu cara untuk kita merapat ukhuwah. Bagaimana? Saya setuju sangat sebab apa? Bila kita bergerak ni dalam surah Al-Mulk, Allah sebut ayat 15. Pergilah berjalan, pergilah raikan rezeki yang kita nak makan. Jadi kalau sekecil-kecil tempat yang paling tidaknya tadi sebut kampung kan, kita memenuhi 2 tuntutan spiritual tadi. Satu, jumpa mak ayah, bila saling maaf jumpa, ini sebenarnya benda yang memang kita tak boleh nak buat pun sekarang dalam keadaan normal rutin kita. Jadi sangat penting jangan jadikan dia cuma pada hari raya puasa, hari raya haji dan occasion tertentu saja. Jadikan satu rutin yang baru. Mudah-mudahan ada keberkatan kat situ. InsyaAllah. Mungkin boleh kongsikan jugalah tips sebab tak lama lagi ialah lepas puasa raya. Jadi mesti ramai nak balik ke kampung ni, berjumpa dengan adik-beradik, adik ipar, abang ipar semua. Waktu itulah kita risau. Kita nak rapatkan ukhuwah. Nanti awak tengok baju dia ada 3, baju 1 je. Takut ada yang berbasah muka nanti. Mungkin boleh bagi sikit tips bagaimana untuk kita mengekalkan ukhuwah itu. Okey, baik. Antara benda yang paling penting sekarang yang makin orang lupa ialah adab. Adab. Jadi sebaiknya sebagai kita ibu bapa, sebelum tu buat family briefing dulu sebelum kita goes on pergi teritori kita beyond. Meeting dulu. Setiap dalam perjalanan tu kita cuma mengingatkan beberapa perkara penting. Antaranya selalu saya tengok kadang-kadang soalan-soalan, lontaran soalan tidak kena. Ni tak kahwin lagi. Jadi benda-benda tu jadi betul bila dapat anak. Jadi benda-benda tu sangat penting untuk menjaga ukhuwah. Sebab tu pada kita peringkat ibu bapa ni buat small meeting at least dalam kenderaan sebelum sampai nanti, jangan do's and don't. Budak-budak sekarang insya-Allah kalau kita boleh regulate ataupun kita boleh susun cara dia faham benda. Kan dia do's and don't ni bagi dia perkara biasa. Jadi kita boleh sesuaikan keperluan tu dengan cara yang dia mudah faham. Baik. Jadi dalam kita berbicara tentang aspek komunikasi kan, di mana untuk kita letak limitasi untuk kita bercakap dengan ahli keluarga yang besar, contohnya tadilah adik ipar, kakak ipar semua tu kan, supaya tak berlaku konflik-konflik yang kita sebutkan seperti tadi. Okey, baik. Sebenarnya patah balik pada cara kita menyampaikan maklumat pada ahli keluarga kita balik tu. Itu sangat penting sebab persediaan saya sebut tadi. Balik kepada persediaan bila jumpa sebab ini bukan perkara biasa. Kalau kita biasa tu kan benda yang kita mungkin 1 tahun biasa jumpa sepupu dan sebagainya tak apa, tapi ini kadang-kadang dari sudut kedudukan logistik tu sendiri ada yang memang duduk outskirt sikit. Betul. Ada yang duduk bandar sikit. Jadi penting tadi saya sebut persediaan sebelum perjumpaan itu perlu disediakan maklumat-maklumat asas ataupun cara kita nak komunikasi berdasarkan do's and don't tadi. Itu sangat-sangat penting. Tadi macam katakan untuk kita merapatkan lagi ukhuwah kenalah pergi melancong, berjalan-jalan, keluar sekejap pun tak apa. Tapi itulah kita berbalik kepada karakter masing-masing. Ada memang personalitinya memang tak suka keluar, memang tak suka berjalan. Introvert memang homebody orang kata. Memang suka duduk di rumah. Jadi dengan yang macam ni bagaimana pula? Okey, yang ini memang sebenarnya kalau ikutkan keadaan, pengalaman saya sendiri mengajak beberapa orang sahabat untuk memang ada terjadi macam tu. Tapi biasanya kita lebih tekankan kepada dia benda baru yang dia nak cuba, insya-Allah bila kita cuba benda baru, hasil yang baru akan tercipta. Jadi proses tu sebenarnya lebih pada tadilah. Proses pra tu pun, ukhuwah juga. Nak kena cakap elok-elok sebab apa? Kadang-kadang
dia nak kena beritahu why tu. Why? Ya, betul. Kenapa tu? Kenapa? Kadang-kadang Keluar. kita just decide macam tu. Ada orang tak boleh. Kita perlu why tu, jelaskan ni. Kenapa sebenarnya objektif kita? Cakap objektif. Tapi jangan pejabat sangatlah. Pejabat sangat. Jangan pejabat sangat. Jadi kita begitu, kenapa kita perlu mengadakan perjalanan ni? Dan biasanya berjaya. Okey. Kita nak kongsi dengan penonton, apa di antara ciri-ciri keluarga yang bahagia, keluarga yang harmoni untuk kita terus bawakan perkongsian ini kepada penonton sahabat Malaysia. Baik, saya teringat satu perkataan saja, iaitu peduli. Kita kena start dengan care. Kadang-kadang peduli itu sebut dari sudut, kadang-kadang kita duduk satu rumah pun, peduli tentang kesihatan, perkembangan dan sebagainya, kita kena terapkan bahawa peduli ini sangat penting. Care itu adalah asas pada adab kita berkeluarga. Jadi kalau kita tahu perkembangan, keperluan, kadang-kadang kita tak boleh penuhi pun needs adik-beradik itu. Tapi saya peduli, ambil cakna itu adalah benda yang penting yang sudah mula dilupakan sangat. Walaupun kadang-kadang duduk sebelum-belum. Sedikit menyentuh mengenai care ataupun peduli itu. Ialah kita bercakap ukuran ini bukan saja dalam hubungan kekeluargaan, tapi juga dengan orang luar. Tapi bagaimana pula dengan ada situasi mana mereka lebihkan care ataupun perhatian untuk orang luar daripada keluarga sendiri? Aduh, salah juga tu. Awak ni tolong orang luar, bini sendiri tak tolong. Macam mana? Dia ada dua situasi. Kadang-kadang persepsi kita nampak macam dia tak tolong, sebenarnya di belakang tabir dia sedang membantu, cuma kita tak tahu. Yang keduanya memang betul dia tidak membantu, maka kefahaman daripada orang yang paling rapat dengan dia adalah memberitahu ataupun cara teladan yang baik kita menunjukkan pula. Kita tunjukkan bahawa dari depan dia bahawa menolong adik-beradik ataupun ahli keluarga yang terdekat itu adalah satu sunnah Nabi yang sangat besar. Betul? Jadi kita perlu sebenarnya untuk mencari jalan dalam kapasiti kita sendiri untuk membina ukhuwah keluarga yang bahagia. Saya. Okey, jadi jom kita jalan-jalan pergi melancong lepas ni. Ya. Bahagia cara kita. Betul. Tak semestinya berjalan-jalan kan. Kalau rasa membaca tu bahagia, membaca lagi. Okay, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Khairuddin Salim, seorang motivator dan juga penasihat keluarga untuk perkongsian pada pagi ini. Terima kasih.